Saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Assalamualaikum. Bersama saya kali ini dalam Dr. Rushmini Storytime, kita membincangkan tentang kisah toksin di dalam makanan dan isu bagaimana plastik boleh menjadi toksin di dalam makanan kita dan apa yang dilakukan oleh plastik dalam tubuh badan kita. Sekiranya anda suka dengan sharing saya, sila like, share, ring our bell dan anda juga bolehlah berhubung dengan saya. Okey, baiklah, pada hari ini kita nak berbincang tentang isu plastik. Kalau kita pergi ke shopping mall sekarang ni, dia akan tanya nak plastik ke tak. Kalau kita tak nak plastik, tak payah bayar lah. Kalau nak plastik kena bayar kan. Sebab apa? Sebab nak kurangkan penggunaan plastik dalam alam sekitar. Tapi isu yang saya nak cerita pada hari ini ni jauh lebih penting kerana ia melibatkan kesihatan seseorang. So kalau kita tengok secara lumrahnya, plastik tu adalah inert, bahan yang tak ada apa-apa ya. Daripada zaman dulu-dulu lagi orang duduk guna plastik. Tetapi sejak kebelakangan ni, plastik telah pun diketahui menjadi penyebab pelbagai penyakit. Dan even botol susu plastik pun is already banned kan. Tak dibenarkan lagi untuk dijual di pasaraya dan sebagainya kan. Dan banyaklah kempen-kempen menghalang penggunaan plastik sebagai pembungkusan makanan. Sejauh mana kebenarannya? Sebenarnya ini betul. Plastik ni diperbuat daripada polimer hidrokarbon. Bila kita cerita pasal hidrokarbon ni, hidrokarbon ni adalah bahan kimia kan, yang mempunyai karbon yang tinggi lah. Jadi dia bahan kimia ni, puan-puan, bila kita makan ataupun termasuk ke dalam makanan kita, dia boleh memberi signal sebagaimana hormon. Sebagaimana hormon memberi signal kepada tubuh badan kita, dia juga boleh memberi signal kepada tubuh badan kita. Okey. Jadi sejak akhir ni kan, kita banyak nampak isu-isu transgender kan, isu-isu yang melibatkan kekeliruan seksualiti seseorang kan. Dan kita kena fikir, adakah masalah ni disebabkan oleh pemakanan, di mana terlalu banyak sangat makanan yang berkemikal dan seperti plastik ni masuk ke dalam tubuh seseorang dari kecil, daripada dia baby sehinggalah dia dewasa, sentiasa masuknya kemikal-kemikal ke dalam tubuh dia yang menyebabkan kekeliruan identiti terjadi. Jadi kita kena fikirkan juga, untuk menyalahkan seseorang tu sangat mudah kan, tetapi untuk mencari punca tu sangat susah. Jadi kita kena fikirkan, kenapa kita tidak boleh makan menggunakan pinggan plastik, botol plastik, pembungkusan plastik ni? Sebab selain daripada masalah kesihatan, kanser dan sebagainya, plastik ni merupakan bahan kimia yang boleh memberi signal kepada tubuh badan kita. Okay, signal yang saya maksudkan ialah dia boleh bertindak sebagai hormon palsu ataupun hormon tiruan. Dia boleh bertindak seperti itu. Okay, kita ambil contoh seorang kanak-kanak yang sentiasa makan dalam pinggan ataupun cawan plastik kan. Bila kita tengok perkembangan dia, apa yang berlaku kepada dia, kemungkinan dia akan mengalami early puberty ataupun kitaran head yang sangat cepat. Umur 6 tahun, 7 tahun dah period dah kan. Terlalu awal kan. Kita kena selidik tentang pemakanan dia. Ada sesuatu yang tidak kena lah dalam pemakanan dia sehingga menyebabkan jadi macam tu. So sekarang ni kita dah nampak banyak lagi cyst, masalah fibroid kan, masalah kesihatan lain. Semuanya disebabkan oleh
pemakanan yang mengandungi bahan kimia dan majoritinya daripada plastik. Ada apa-apa tak nak tanya doktor? Supaya kita boleh rancang perbincangan. Macam mana chemical hormon plastik tu boleh merosakkan hormon kita? Okey, soalan dia bagaimanakah plastik ni boleh merosakkan hormon dalam badan kita, kan? Okey, untuk jawab soalan ni terlebih dahulu doktor ceritakan dulu bagaimana hormon dalam badan kita ni bekerja, ya. Dalam tubuh kita ni, kita ada sangat banyak hormon, antaranya ialah hormon tumbesaran, dipanggil ataupun dalam bahasa medikal namanya ialah growth hormone. Hormon tumbesaran. Hormon tumbesaran ni ialah hormon yang membesarkan seseorang daripada baby menjadi remaja. Dia membesarkan saiz ketinggian seseorang. Dan hormon tumbesaran ni sentiasa keluar. Sampailah ke akhir hayat kita pun, tetapi mungkin pada waktu tu dia dah sedikit, dia dah tak banyak. Orang yang mempunyai hormon growth hormone yang tinggi akan awet muda, sebab tubuh dia sentiasa renew dengan hormon-hormon yang cantik ni, kan. Hormon growth hormone atau hormon pembesaran ni adalah hormon yang sangat penting dan dipanggil juga sebagai hormon awet muda, kan. Dia membuatkan otak kita sentiasa aktif dan muda, dan maksudnya mereka yang mempunyai hormon yang tinggi, hormon pembesaran yang tinggi ialah orang yang sihat dan awet muda. Okey, hormon lain seperti seks hormon. Dalam lelaki, testosteron. Dalam wanita, estrogen dan progesteron. Seks hormon ni memberikan kesihatan dan keceriaan dan bentuk bagi gender-gender tersebut. Kalau untuk wanita, dia mematangkan, seorang wanita boleh menjadi ibu dan sebagainya, kan. Adalah kerana kitaran hormon tersebutlah. Bagi lelaki juga, dia memberikan badan yang sasa, kan. Kalau kita tengok dari segi sukan, kan, selalu kisah doping dikaitkan dengan pengambilan hormon-hormon yang macam ni lah. Sebab mereka nakkan bentuk badan yang sasa, dia doping tu ialah menambahkan hormon daripada luar lah, kan, disuntik ke dalam badan, kan, untuk mendapatkan apa yang dia nak. Okey, jadi maknanya hormon ni sangat very powerful. Dia adalah signal kepada body untuk menjadi macam mana yang dia nak, kan. Apa lagi hormon yang ada? Oksitosin itu hormon cinta, kan. Oksitosin pun penting untuk masa bersalin bagi wanita. Bila hormon ni ada, rahim akan kontract dan kelahiran akan berlaku, kan, bila adanya hormon. Jadi hormon ni sebenarnya isyarat ataupun signal. Apabila plastik ni masuk ke dalam darah kita, dia mengganggu isyarat-isyarat daripada hormon yang sebenar, dan dia boleh mimik, menyerupai hormon ni. Jadi apa terjadi kalau dia pergi kepada kelenjar hormon kita, contohnya kelenjar dekat ovari, dia akan stimulate ovari itu. Ovari akan mengeluarkan banyak folikel, mungkin menjadi cyst dan sebagainya, kan. So apa akan jadi kalau dia contohnya pergi kepada kelenjar hormon kita dan mula untuk deactivate. Jadi kelenjar hormon kita yang tengah-tengah cantik tu pun dia jadi deactivate. Contohnya hormon thyroid, kan. Dia pergi pada thyroid tu, dia deactivate. Jadi orang tu akan mengalami masalah metabolik, jadi gemuk sebab hormon thyroid dia kurang, kan. Semuanya berlaku disebabkan oleh plastik. Okay, apakah soalan kedua? Adakah plastik yang selamat kita gunakan? Ada tak plastik yang selamat untuk digunakan, kan? Itulah soalan dia. Okey, sekarang ni banyak ciptaan-ciptaan baru cuba untuk mencari bahan alternatif bagi menggantikan plastik. Termasuklah mereka mencipta kertas, ya, ataupun pinggan kertas lah, ataupun kaca, kan, ataupun disposable daripada bahan lain. Okay, yang terbaru ialah BPA free plastik, di mana plastik ni tidak mengandungi BPA dan dia adalah biodegradable lah, dan selamat untuk digunakan walaupun dalam microwave, kan. Jadi kalau kita membeli barang plastik ataupun pinggan plastik,
kita cek, pastikan dia adalah plastik yang selamat ataupun BPA free. Kalau dia adalah plastik yang bukan BPA free, tolong jangan guna dalam microwave dan jangan guna untuk letak makanan kita panas-panas kat dalam tu. Kita hanya boleh guna dia untuk apa? Maybe untuk letak buah-buahan kan, untuk potong-potong kek dan sebagainya. Bukanlah bermakna saya suruh buang semua plastik tu, tak juga. Tapi kita kena tahulah bila kita nak gunakan sesuatu plastik dekat rumah kita tu, dan cubalah elakkan, kalau boleh elakkan daripada tidak menggunakan pinggan plastik. Okey, soalan yang terakhir. Kita saya tanya, boleh tak kita kongsikan tips dan penjagaan untuk kita mengekalkan hormon? Okey, untuk kita mengelakkan daripada menggunakan plastik 100%, saya rasa sangat sukar. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan. Kan, apa kata kita buat satu azam baru untuk mengurangkan penggunaan plastik-plastik ni semua kan. Maknanya kita nak elakkan tak boleh, tapi kita buat satu diri kita ni berdisiplin. Maknanya kita pergi kerja tu, kita mungkin dah bawa bekal dalam BPA free kan, air kita, supaya kita tak payah beli air mineral yang berada dalam plastik, sebab kita tak yakin dengan keselamatan plastik yang digunakan. Dan kalau kita beli makanan, mungkin bawa bekas sendiri yang BPA free untuk letak dalam makanan tu. Jadi dan elakkan banyak makanan dibungkus. Kalau canai ke apa, kalau dibungkus panas-panas tu, dia akan mengeluarkan banyak toksin kan. So lebih baik makan di kedai. Maknanya kita berfikir dulu sebelum kita bertindak. Daripada kita bungkus, baik kita makan kat situ, sebab kita boleh guna pinggan kaca kan. Dan kalau makanan tu panas, gunakan kaca untuk letak. Kalau kat rumah kita, ambil kaca, letak dalam microwave. Jangan ambil plastik, sebab kita tak tahu keselamatannya macam mana. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi jagalah kesihatan setiap hari. So saya Dr. Rushmini. Jika anda suka dengan perkongsian kami, anda boleh like, share, ring our bell, dan anda juga boleh berhubung dengan saya.